Islam membunuh orang. Itu satu cara Islam tu diterima oleh manusia lain. Jadi sebenarnya mereka gunakan apa yang berlaku pada hari ini untuk memburuk-burukkan Islam lagi dengan memberikan satu gambaran negatif tentang Islam. Contohnya, apa yang berlaku dekat Palestin. Di Palestin itu, siapa yang mula dulu? Tahu tak isu Palestin? Palestin ni, isu perang dekat sana, dah berlanjutan, konflik dia, hampir 80 tahun. Waktu saya lahir, sudah terteranya isu Palestin. Sampai kepada hari ini. Dan siapa yang mula dulu? Yang mula dulu, Yahudi. Ataupun, lebih tepat lagi, gerakan Illuminati. Saya tak bencai, gerakan Illuminati. Gerakan Illuminati, gerakan Freemason, dan satu lagi gerakan Zionis. Dia ada 3. Apa beza dia? Gerakan Illuminati ni, dia satu gerakan rahsia. Dia secret society. Okey? Dan tujuan utama Illuminati ni nak menguasai dunia. Dia Yahudi nak kuasai dunia. Sebab itulah dia merancang. Dia ada agenda-agenda yang telah dirangka untuk meletakkan dunia ni di bawah kekuasaan dia. Itu gerakan Illuminati. Kalau ada pulang lagi, kita bincang. Okey, tapi sekarang ni mungkin dia tak sempat. Dan satu lagi, gerakan Freemason. Freemason ini adalah satu gerakan yang bergerak di atas. Yang kalau Illuminati ni, dia gunakan kewangan. Dia gunakan ekonomi untuk kuasai dunia. Sebab itu, funder dia punya penaja utama dia, keluarga Rothschild. Yang merupakan orang yang terkaya pada zaman tersebut. Dan dia menguasai bank. Semua bank-bank besar ni dikuasai oleh orang Yahudi. Sebab itulah kita terpaksa tertakluk pada riba. Sebab kita pinjam dengan bank. Nak beli kereta pinjam bank. Beli rumah pinjam bank. Jadi itu Illuminati. Dan Freemason pula merupakan satu gerakan ini yang bergerak di atas nama kebajikan. Di atas nama hak asasi manusia. Di atas nama persamaan. Jadi dia lebih tumpu pada sosial. Illuminati di ekonomi. Freemason lebih pada sosial. Dan gerakan Zionis ni satu gerakan politik. Dan mereka mencaturkan politik dunia. Dengan ambil sebahagian daripada Palestin untuk jadikan sebagai negara Israel. Dan sejak itulah konflik tak pernah selesai. Sebab dari segi undang-undang antarabangsa pun tak boleh. Kita pergi ambil satu negara, kita pergi rampas sebahagian tanah negara itu, jadikan sebagai negara kita. Tak boleh. Tapi disebabkan mereka disokong oleh Britain, disokong oleh Perancis, disokong oleh kuasa-kuasa besar, maka mereka ambil secara paksa tanah Palestin dan menjadi hak milik mereka. Sebab itulah konflik berpanjangan. Dan disalahkan pula Palestin sebagai punca. Sedangkan orang Palestin jadi mangsa. Sebab mereka twist. Sebab mereka kuasai media. Media sosial dikuasai, media massa, media sosial dikuasai oleh orang Yahudi. Yang paling kita takut sekarang ni AI. Memang kita tak dapat nafikan kepentingan AI. Tapi AI ni, dia akan menjadikan penguasaan Yahudi akan berterusan. Sebab dia digunakan untuk mempengaruhi dunia. Masuk dalam minda kita. Mengucapkan perasaan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah gerakan militan ni, sebab itulah Afghanistan ini dikaitkan orang Islam itu militan. Taliban itu militan. Sebab kita baca media barat. Dia kata Taliban itu jahat. Taliban ni tak bagi wanita bersekolah. Universiti ditutup. Rupa-rupanya ada juga wartawan barat yang ditahan oleh Taliban, kemudian keluarkan cerita. Sepanjang ditahan oleh Taliban ini, dia tak pernah ditindas. Dia tak pernah dipukul. Dia tak pernah didera. Sebab itulah kita hanya baca satu pihak. Tapi kita tak baca di pihak Taliban. Apa maksud Taliban? Saya bukan sokong Taliban ni, tidak. Cuma kita nak bagi penjelasan.
Taliban tu apa maksud dia? Google. Okay, Google. Apa maksud Taliban? Taliban meaning dia apa dia? Student, pelajar. Taliban tu maksudnya pelajar. Jadi sebenarnya bila berlakunya konflik dekat Afghanistan, maka media dikerahkan untuk memburuk-burukkan Islam melalui Taliban. Dan kita juga tak menafikan ada beberapa perkara yang Taliban buat itu agak keterlaluan. Sebab itulah dijadikan sebagai asas untuk hentam agama Islam itu balik. Jadi ada pro dan juga ada kontra. Dan kita kena tahu di mana Afghanistan ini sosial budaya dia berbeza. Masyarakat dia hidup dalam satu suasana ni yang penuh dengan batu-batan, yang kering kontang, gunung ganang. Jadi dia punya sikap dia, keras dia, dia punya kedegilan dia tak sama dengan negara-negara yang alam dia berbeza. Jadi dia ada beberapa pertimbangan dia. Termasuk juga krisis yang berlaku dekat Syria. Yang dituduh dia kumpulan-kumpulan penganas yang buatkan negara Syria bergolak, berpecah. Daesh. Kalau kita kaji tentang Daesh, siapa di belakang Daesh? Siapa belakang? CIA. Sama juga dengan beberapa kumpulan lain. Sebab itulah kita kena tahu. Kalau kita tak tahu ni, susah kita nak bagi penjelasan. Jadi tuan puan, jadi kita singkatkan lagi, kita naikkan lagi sikit. Islam menilai wanita ni, kita dah setiap maklum dah bincang tadi, Islam punca perpecahan. Okey ya. Dia kata manusia berpecah ni kerana Islam. Sedangkan Islam dah alat penyatuan. Cuba kita cek, ada tak satu agama dekat dunia ni yang boleh menyatukan semua bangsa, semua manusia? Melainkan Islam. Contoh yang paling baik, kalau kita pergi haji dekat Mekah, buat haji dekat Mekah, kita boleh tengok semua bangsa ni berkumpul pada satu masa yang sama. Semua pakai ihram. Tak kira kaya atau miskin. Tak kira dia raja ke rakyat biasa. Semua berpakaian sama. Kedudukannya adalah sama. Dan kita tengok wajah-wajah sewaktu kita buat haji tu, ada wajah Melayu, ada wajah Indonesia, ada wajah Cina, ada wajah Parsi, ada wajah Arab, ada wajah India, ada wajah orang kulit putih dan sebagainya, kulit hitam. Jadi berbagai wajah. Dan inilah penyatuan kita. Dan penyatuan dari Islam ni, apa yang satukan kita? Apa yang satukan kita, tuan-tuan? Akidah. Akidah sama. Jadi akidah itulah menyatukan kita. Islam tu menyatukan kita. Quran, hadis tu menyatukan kita. Jadi benda-benda ni saya rasa kita dah ada dia punya jawapan dia. Cuma saya nak pendekkan lagi. Islam dia bukan etni ya, etnosentrik. Silap type. Okey, etnosentrik. Di mana dalam Islam ni sampai kepada hari ini masih lagi wujud kepercayaan di kalangan orang Cina bahawa Islam itu agama orang Melayu. Sebab itulah saya sampai kali ini saya tak tukar nama. Kenapa saya tak tukar nama? Saya kekalkan nama saya sebab saya nak tunjukkan pada keluarga saya nak tunjukkan pada orang Cina, nak tunjukkan pada orang bukan Islam, saya walaupun dah masuk Islam, saya tetap Cina. Dan kalau kita pergi ke China, di China tu ramai penduduk je beragama Islam. Lebih 140 juta penduduk dekat China beragama Islam. Dan kita tengok wajah dia. Dia masih maintain dengan cara hidup dia. Makan pakai chopstick. Boleh atau tak boleh kita orang Islam makan pakai chopstick? Boleh, tak ada masalah. Itu semua satu cara untuk kita makan. Dan boleh ke tak boleh? Kalau kita guna bahasa Cina. Tak jadi kafir. Sebab itu cuma bahasa. Bayangkan kalau orang Islam, kalau orang Melayu boleh cakap Cina. Dakwah lagi berkesan.
orang Cina akan terpegun. Orang Cina akan buka mata. Bayangkan orang Melayu boleh cakap Cina. Itu advantage, kelebihan. Bukannya satu kelemahan. Dan itu bahasa. Siapa yang cipta bahasa? Allah. Allah cipta semua bahasa. Itu cuma bahasa komunikasi. Bahasa perantaraan. Bahasa untuk menyampaikan maksud. Sebab itulah. Jadi, benda-benda macam ni masih lagi wujud dalam hati dan juga sanubari orang bukan Islam. Terutamanya orang Cina. Nah, cuma satu je. Satu lagi, dikatakan bahawa etnosentrik itu, sebab itulah, dalam kita berdakwah ni, terutama kepada non-Muslim, kita kena faham bahawa elemen-elemen etnosentrik ini wujud. Dalam semua manusia, dalam semua masyarakat. Contoh dia, orang Melayu, dia cenderung kepada orang Melayu. Betul tak? Itu biasa. Dan orang Cina pun, dia cenderung kepada budaya Cina. Budaya. Jadi, dalam Islam ni, boleh kita kompromi, boleh kita tolak ansur dalam bab berkaitan budaya. Yang tak boleh kita kompromi ni, akidah. Budaya boleh. Budaya dari segi pakaian. Asalkan tutup aurat. Makanan. Okey, kita pernah tak makan nasi ayam? Pernah? Suka ke tak suka? Suka. Dan nasi ayam ni, dia bukan asal daripada orang Melayu. Nasi ayam bukan asal daripada orang India. Nasi ayam ni asal daripada orang Cina. Lebih khusus lagi, Cina Hainan. Atau Cina Hailam. Saya Cina Hainan. Sebab orang Cina pun, dia punya sentimen, dia tak sama. Sebab orang Cina pun macam Melayu. Macam-macam suku dia ada. Orang Melayu ni, dia ada suku Jawa, suku Minang, suku Meneling, suku Patani, suku Aceh, suku Banjar, suku Rawa, lagi suku Bugis, lagi dan sebagainya. Okey? Jadi siapa-siapa dekat sini daripada kalangan Melayu Jawa. Ini mesti tak mengaku punya. Melayu Jawa, yes, Jawa. Dan Jawa pun, kalau kita kaji betul-betul, Jawa pun dia ada banyak kelompok dia. Dia ada Jawa Ponorogo, Jawa Jepara, Jawa Pati, Jawa Kemuning, Jawa Demak. Banyak. Ini Jawa apa tu? Jawa apa? Tak ingat lah. Nanti balik tanya mak bapak. Tanya tok dia. Jawa apa ni? Berbeza. Bahasa pun berbeza. Okey? Dan India pun sama juga. Jadi etnosentrik ini dikaitkan dengan bangsa, budaya okey. Tapi bukan agama. Islam bukan agama etnosentrik. Maksud dia, agama untuk satu bangsa, satu kelompok. India pun banyak suku. Di antaranya Tamil. Tamil itu suku. Telugu itu suku. Lagi Malayalam, suku. Dan beberapa lagi. Cina lagi banyak suku. Jadi dengan kata lain, kita semua mesti ada suku. Kalau siapa-siapa tak ada suku, dia akan jadi 3 suku. Kalau dia tak kenal dengan suku dia, dia jadi suku sakat. Cek balik suku dia. Saya tak malu. Jadi orang Cina, suku Hainan. Itu suku saya. Dan Allah jadikan, kita terima. Itu keturunan, salah sila. Sebab tu jangan malu. Jangan malu dengan suku kita. Kita kena jaga kita punya keturunan. Itu ajaran Islam. Keturunan kena jaga. Sebab itulah, tuan-tuan puan, jadi bila sebut tentang etnosentrik ini yang buatkan orang tak faham. Dalam Islam ni, sebenarnya banyak benda boleh kita kompromi. Yang tak boleh kita kompromi akidah. Tapi dalam bab fiqah. Dalam bab fiqah pun, dia ada perbezaan. Kita orang Islam dekat Malaysia, kita terima 4 mazhab dalam bab fiqah. Apakah mazhab itu? Ya, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Okey. Dan kalau kita kaji bab fiqah ni, majoriti orang Islam dekat Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Selatan Thailand,
selatan Filipin berpegang kepada mazhab Syafi'i. Kalau kita pergi ke China, pergi ke India, majoriti umat Islam dekat sana berpegang pada mazhab Hanafi. Dan kalau kita pergi ke Afrika, utara Afrika, majoriti penduduk dia berpegang pada mazhab Maliki. Dan kalau kita pergi ke Arab Saudi, pergi ke sebelah Timur Tengah, majoriti Timur Tengah itu berpegang kepada mazhab Hambali. Jadi apa perbezaan dia? Contoh dia, ambil air wuduk. Bila kita ambil wuduk, kalau ikut mazhab Syafi'i, wuduk yang kita sapu kepada tangan kita, yang kita alir pada tangan kita, mesti melepasi bahagian siku. Betul? Tapi kalau ikut mazhab Hanafi, air yang kita alir kepada tangan kita hanya memadai mencecah bahagian siku. Tak perlu melepasi bahagian siku. Jadi, dari segi akidah, salah ke tak salah? Dia tak menjejaskan akidah kita. Dia tak merosakkan wuduk kita. Dia tak merosakkan ibadah kita, solat kita. Sebab kenapa berlakunya perbezaan ini? Kita kena faham. Sebab manusia ni hidup di tempat yang berbeza. Budaya tak sama. Cara hidup tak sama. Makanan juga tak sama. Pemikiran juga tak sama. Perangai juga tak sama. Ada cuaca juga tak sama. Ada setengah tempat senang dapat air. Ada setengah tempat susah dapat air. Sebab itulah, di Malaysia tak ada masalah air. Kita lebih air. Okey? Jadi, nak ambil wuduk lama-lama pun tak ada masalah. Tapi di tempat yang kering kontang, di tempat yang kekurangan air, mereka kena jimatkan air. Sebab itulah, di Mekah ni, saya pernah tengok orang Arab ni, dia boleh ambil wuduk separuh daripada botol ni. Kita sini boleh ke tak boleh? Kita satu baldi pun tak cukup. Sebab banyak air, tak ada masalah. Di sana kena jimat. Sebab itulah, ini perbezaannya. Sebab itu, perlu ada mazhab. Sebab kita nak berdakwah. Kalau tak ada mazhab lain, kalau kita tak ada alternatif lain, susah kita nak beribadah. Nak berdakwah pun susah. Contoh dia, ada setengah tempat sejuk, terlalu sejuk. Macam Malaysia, cuaca okey. Kita maintain. Okey? Tak ada masalah. Dan di tempat sejuk ni, contoh dia dekat China. China sejuk. Kalau kita pergi Lebanon, dia punya sejuk dia, sampaikan kulit boleh pecah. Ada seorang kawan saya, Cina. Dia belajar dekat Lebanon. Dan sekarang jadi imam. Imam Masjid Jami' Cina Muslim dekat Kelang. Dia 5 tahun belajar dekat Lebanon. Dia kata sejuk Lebanon itu, di mana bila kena kulit kita, dia jadi frost. Beku. Dia ada satu lapisan air yang beku. Sebab itulah kulit pecah. Dia lain. Dan dekat China pula, sejuk dia sampai masuk ke dalam susu tulang kita. Sebab itulah, dekat negara yang sejuk, bila mereka ambil wuduk, dia guna air panas. Dan kalau kita ikut Syafi'i, apa hukum dia ambil wuduk guna air panas? Makruh. Dia tak haram, makruh. Kalau boleh, elakkan. Tapi dekat China, kena guna air panas. Kalau kita tak guna air panas, memang tak boleh ambil wuduk. Sejuk sangat. Sebab itulah, mazhab ni, dia menyediakan alternatif. Dia memudahkan untuk kita beribadah, memudahkan dalam urusan kita. Termasuk berdakwah. Bila cakap pasal dakwah ni, contohnya orang asli. Ada tak siapa-siapa pernah pergi ke tempat orang asli? Pernah pergi ke tak pernah pergi? Tak lagi ya? Tak apa, lain kali kita atur. Okey? Kita atur pergi ke tempat orang asli. Dekat Pulau Keri. Pulau Keri itu, dia tak jauh dari sini. Dekat Selangor je. Selangor pun ramai orang asli. Dan saya biasa pergi tempat orang asli. Dekat Pahang, dekat Perak. Saya pernah duduk dekat tempat orang asli. Dan orang asli ni, bayangkan, ada kawan saya, dia duduk sampai 6 bulan di tempat orang asli. Sebab nak berdakwah. Dan bila dia duduk bersama orang asli ni, biasalah orang asli ni, mereka banyak beragama pagan, animism. Okay? Jadi pada suatu hari, orang asli bawa balik monyet. Dia bawa balik monyet pada kawan saya, dia suruh kawan saya masak.
Cuma isunya sekarang, boleh ke tak boleh kita makan monyet? Boleh tak boleh? Ini bukan darurat. Darurat semua pun boleh. Tapi darurat ini hanya boleh buat sekali. Tak boleh buat 2 kali, 3 kali, 4 sekali aja. Darurat masuk ni tak ada alternatif. Jadi dalam bab ini dia kena gunakan mazhab. Kalau ikut mazhab Syafi'i, kita tak boleh makan monyet. Pasal apa tak boleh makan monyet? Pasal apa? Sebab monyet ni bertaring. Gigi ni bertaring. Boleh digunakan untuk membunuh, mencederakan. Jadi dia terpaksa nak berdakwah ni, nak jaga hati orang asli, jadi dia terpaksa gunakan mazhab Maliki. Kalau ikut mazhab Maliki ni, kita boleh makan monyet. Tapi dengan syarat kena sembelih monyet terlebih dahulu. Soal dia, waktu kita nak sembelih monyet, monyet duk tengok kita, kita duk tengok monyet. Kita tak boleh makan gajah. Sebab gajah ada taring, gading dia. Dan gading dia boleh membunuh ketika gajah naik minyak, ketika gajah mengamuk. Jadi pada dasarnya tak boleh. Jadi kalau ikut mazhab Maliki, kita boleh makan gajah. Tapi dengan syarat, kena sembelih gajah terlebih dahulu. Boleh ke tak boleh kita sembelih gajah? 4 orang nak pegang lembu pun tak boleh nak pegang. Ini pula nak pegang gajah seorang-seorang, nak mampus perempuan. Sebab dia, hukum dia lebih berat kepada tak boleh. Jadi dia ada kaedah dia. Sebab itulah ada sedikit ruang untuk kita toleransi. Jadi Islam ni dia tak rigid. Islam ni sebenarnya tak susah. Yang kita duk ingat, mesti duk ingat, Islam tu susah. Bila masuk Islam ni, kena solat 5 kali 1 hari. Masuk Islam ni, susah dia, kita kena ambil wuduk dan sebagainya. Sebenarnya Islam agama paling mudah. Islam agama paling senang. Kita bersolat ini, kita tak payah bayar apa-apa. Orang Cina kalau nak sembahyang, kena banyak belanja. Beli colok, beli buah-buahan, beli kertas sembahyang, itu semua duit. Dan sebenarnya dalam Islam ni, kita tak ada penyembahan. Kita tak perlu sediakan makanan. Dalam kita melaksanakan amal ibadah, betul tak? Jadi Islam ni mudah. Saya nak tanya, solat ini berapa lama? 3-4 minit dia. Kita 24 jam. Kalau kita peruntukkan 3-4 minit untuk solat, itu bukannya lama. Bukannya susah sangat, betul tak? Dan solat ni boleh buat dekat mana-mana, betul tak? Tak semestinya dekat masjid. Tak semestinya dekat surau. Solat ni, kita boleh solat dekat tepi jalan. Kita boleh solat dekat lobi. Kita boleh solat dekat padang. Kita boleh solat di tempat letak kereta. Dan kita boleh solat di mana-mana saja. Cuma ada 3 tempat kita diharamkan untuk solat. Yang pertama sekali, kita diharamkan bersolat di kawasan perkuburan. Kubur. Tak boleh solat. Yang kedua pula, kita tak boleh solat di tempat yang bernajis. Tandas dan sebagainya. Yang ketiga pula, kita tak boleh bersolat di dalam rumah ibadat orang bukan Islam. Di tempat-tempat lain semua boleh solat. Termasuk juga di tengah-tengah jalan raya. Kalau tak takut dilanggar oleh lori dengan bas. Tapi Islam tak bagi. Islam tak bagi kita bersolat di tempat yang bahaya. Yang boleh ke kompas. Kita boleh cari al-Qiblat, gunakan peralatan. Dia ada kompas angin, kompas elektronik, kompas jam, kompas magnet dan juga sebagainya. Dan kalau tak ada kompas, kalau tak ada alat, kita boleh cari al-Qiblat dengan tengok pergerakan matahari. Matahari terbit dekat sebelah timur, tenggelam dekat sebelah barat. Betul tak? Jadi al-Qiblat kita secara umum dia ialah sebelah barat, di mana matahari tenggelam. Dan andai kata, kalau kita sesat dalam hutan, hutan belantara, hutan rimba, yang tebal. Jadi, hutan belantara ni pokok besar. Dan kalau kita masuk hutan, kita tak dapat tengok matahari.
Sebab daun-daunnya rimbun, tutup. Sebab itulah dalam rimbun ni digelap. Jadi macam mana kita nak tentukan arah kiblat? Dia pokok. Pokok ni, kalau kita tengok betul, dia ada dua bahagian. Satu kering, satu basah. Yang basah tu kelihatan kehijauan, lembap sikit. Dia ada pokok-pokok tumpang yang kecil-kecil, lumut. Jadi arah yang kering tu, itulah arah di mana menghadap matahari. Jadi daripada batang pokok, kita boleh agak di mana pergerakan matahari. Kalau itu pun kita tak mampu nak tentukan, panjat saja pokok tu. Panjat atas tengok matahari, dia turun dan juga naik. Jadi ada kaedah dia. Jadi Islam itu mudah. Contoh dia, kalau kita sakit, solat itu wajib. Kalau kita sakit, kita tak boleh berdiri. Solat dalam keadaan duduk. Kalau kita tak boleh duduk, solat dalam keadaan berbaring. Kalau kita tak mampu solat dalam keadaan berbaring ni, langsung tak boleh gerakkan, kita tak boleh gerakkan tangan, tak boleh gerakkan kaki, kita gerakkan mata kita. Kalau mata kita pun tak boleh digerakkan, itu confirm dah mati. Okay. Jadi mudah. Islam ni alternatif. Dia tak menyusahkan. Okay. Dan dalam keadaan betul-betul kita tak tahu arah kiblat, saya pernah menghadapi waktu pergi ke Thailand. Saya pergi ke Hat Yai. Hat Yai itu tempat Cina, non-Muslim. Di tengah-tengah bandar dia. Dan saya sampai dekat Hat Yai waktu malam, naik flight. Terus masuk hotel. Jadi keliling dia tak ada masjid. Tak ada orang Islam. Duduk hotel pun, hotel bukan Islam. Dan dalam hotel dia, tak ada arah kiblat. Jadi waktu itu kita tak ada phone. Tak ada phone, smartphone macam ni. Dan waktu itu kita tak ada peralatan. Jadi waktu itu memang kita tak tahu arah kiblat. Tapi kena solat juga. Iaitu sebab itulah Islam membenarkan kita istihad. Istihad itu maksud dia, kita buat ketetapan bersandarkan kepada ilmu yang ada pada kita. Kedudukan kiblat. Kalau salah istihad kita, kita dapat satu pahala. Kalau betul istihad kita, kita dapat 2 pahala. Dan kita istihad dia, kita mendirikan solat. Dalam kapal terbang pun, yang sentiasa bergerak pun, kita boleh solat. Kita tak tahu arah kiblat. Jadi Islam tu mudah. Dia tak menyusahkan. Sebab itulah. Yang paling mudah sekali, waktu mati. Tidak ada satu agama yang begitu mudah menguruskan orang mati berbanding dengan Islam. Saya menguruskan kematian mak bapak saya yang bukan Islam. Saya ada pengalaman. Yang terbaru, mak saya meninggal masa COVID. Masa PKPD dilaksanakan. Iaitu peraturan, PK, Peraturan Kawalan Pergerakan. Diperketatkan. Masa diperketatkan, maknanya orang tak boleh keluar rumah. Waktu itu mak saya meninggal. Bukan kerana kena COVID, tapi sakit tua. Umur 90 tahun. Dan saya pernah alami macam mana susah dia nak uruskan orang bukan Islam yang mati kena COVID, yang mati masa PKP. Dia kena minta permit, kena minta kebenaran, macam-macam prosedur dia. Waktu itu memang susah. Sebab itulah. Tapi kita tengok, dan orang Cina ni, dia punya upacara pengkebumian dia, banyak proses dia. Dan yang paling orang Cina takut ni ialah waktu mati. Pasal apa dia takut waktu mati? Sebab belanja paling tinggi terletak pada kematian. Sebab itulah bagi orang Cina, kalau tak ada duit, jangan mati tuan-tuan. Jangan mati, betul. Bertahan tu hidup. Tu hidup. Tapi dalam Islam ni, bila berlaku kematian, walaupun tak ada duit, insya-Allah kita uruskan. Orang Islam akan uruskan sebab dia fardu kifayah. Masjid akan uruskan. Surau akan uruskan. Paling-paling pun Perkim akan uruskan. Jabatan Agama Islam akan uruskan. Jadi tak ada masalah, mudah. Sebab itulah ada setengah orang Cina, dia telefon saya, dia nak masuk Islam ni sebab dia kata bila dia mati, Islam sediakan tempat kubur. Dia kata kalau orang Cina, kalau dia mati, kalau tak ada duit, dia bakar. Sebab tu dia kata dia nak masuk Islam.
Tapi saya beritahu dia, masuk Islam bukan kerana dia nak dapatkan tempat kubur. Tidak. Masuk Islam ni atas dasar keyakinan. Sebab itulah kita kena ajar dia, kita kena bagi penerangan pada dia supaya dia faham tentang Islam. Bukan untuk tujuan-tujuan tertentu. Sebab itulah, tuan-tuan dan puan. Jadi sebenarnya, yang last sekali, Islam agama susah. Sekejap. Itu kita bincang. Last kali itu Islam bawa mundur, kemunduran. Dan kebanyakan orang bukan Islam, dia tolak Islam ni sebab dia kata Islam bawa kemunduran. Dia tengok pada banyak negara Islam, semua mundur, miskin. Dan orang Islam pun, memang kita tak menafikan. Ramai miskin berbanding dengan bukan Islam. Betul tak? Yang kaya tu banyak Cina. Dia kata, buat apa nak masuk Islam? Mereka dah kaya. Tengok-tengok masuk Islam, lagi miskin. Tak juga tuan puan. Ramai yang masuk Islam, bertambah kaya. Pernah dengar tak nama Mr. Buntung? Mr. Buntung. Facebook, cuba Mr. Buntung. Tengah viral ni, terkenal. Dia terkenal dengan jus halia. Enzim halia. Cuba buka, Mr. Buntung. Saya tak tahulah kenapa ramai kita tak sedang benda itu viral. Dan Mr. Buntung ni, dia masuk Islam bersama dengan keluarga dia. Mak bapak dia. Dan sebelum masuk Islam, miskin. Betul-betul miskin. Dan lepas masuk Islam, dalam masa 3 tahun, dia boleh keluarkan zakat 7 juta. 7 juta zakat dia, maksud keuntungan dia tahun itu, lebih 170 juta. Bertambah kaya, bukannya miskin. Jadi itu omongan kosong. Tuduhan yang tidak berasas. Dan ramai jutawan Cina sini, sebenarnya di Islam, dia masuk Islam. Cuma dia tak declare, dia tak isytihar. Sebab itulah, tak betul. Sebenarnya orang Islam ni kaya. Masalah kita bukan agama Islam. Masalah kita ni, kenapa kita nampak mundur, kita nampak miskin, sebab kita tak pandai menguruskan kekayaan yang Allah bagi pada kita semua, tuan-tuan. Dan negara Islam, negara yang paling kaya. Arab Saudi pada pasir aja, tapi lepas Islam memerintah, Arab Saudi ni mengeluarkan minyak yang melimpah ruah. Negara yang kaya. Dan Malaysia ni kaya. Cuba kita sebut apa yang tak ada dekat Malaysia. Kalau kita nakkan biji timah, Malaysia kaya dengan biji. Malaysia pernah jadi pengeluar biji timah yang terbesar dekat dunia. Walaupun biji tak dikeluarkan, dalam tanah dekat Malaysia ni masih banyak lagi biji. Dan kalau kita nakkan tembaga, Sabah kaya dengan tembaga. Kalau kita nakkan balak, Sarawak penuh dengan balak. Kalau kita nakkan besi, di Malaysia banyak besi. Sampaikan tempat ini dinamakan Sungai Besi, tuan-tuan. Besi, sebab banyak besi. Lombong dekat luar sana, yang kita nampak tasik itu sebenarnya lombong besi. Kalau kita nakkan emas ni, Malaysia kaya dengan emas. Sampaikan, kita ada tempat bernama Pasir Mas. Di Melaka juga ada emas, Teluk Emas, tuan-tuan. Dan Raub dekat Pahang pernah menjadi pengeluaran emas yang terbesar dekat Malaysia. Sarawak, ada tak siapa-siapa asal Sarawak? Angkat tangan. Sarawak. Tak ada Sarawak. Sarawak ni, dia ada satu tempat bernama Tasik Biru dekat Bau. Itu bekal lombong emas. Malaysia kaya dengan minyak. Minyak kita ni, yang petrol yang keluar daripada laut ni, yang paling bermutu. Minyak kita ni, kualiti dia jauh lebih tinggi daripada minyak yang dikeluarkan dekat Arab Saudi. Sebab dia keluar atas darat. Kita punya bawah laut. Kualiti lagi bagus. Dan minyak kita boleh bertahan sekurang-kurangnya untuk 30 tahun. Tiap-tiap hari kita angkut keluar. Dan gas asli yang kita biarkan terbakar, kita tengok dekat Terengganu, yang biarkan terbakar itu, di mana gas itu boleh bertahan lebih daripada 100 tahun. Walaupun tiap-tiap hari dibakar. Dan kalau kita nakkan semua benda itu ada dekat Malaysia. Dan tanah kita subur.
Kita tanam apa saja, semua boleh hidup. Kita tanam getah-getah hidup. Sedangkan getah ni bukannya asal Malaysia. Nak tanya getah ni asal mana? Getah ni asalnya Brazil. Penjajah bawa datang ke tanah Melayu untuk kita tanam, tumbuh subuh. Dan kita jadi pengeluar getah yang terbesar dekat dunia suatu ketika dahulu. Dan tanah kita, tanah kelapa sawit boleh hidup. Kelapa sawit ni asalnya daripada Afrika Barat. Kita bawa ke sini, kita tanam. Dan kita jadi pengeluar sawit yang terbesar. Sekarang Indonesia yang paling besar. Kita jadi nombor 2. Dan kita tanam semua benda hidup. Cuma satu ya, tanam orang mati tak hidup tuan-tuan. Itu kaya di Malaysia. Jadi silap dia bukan kerana Islam. Silap dia kita orang Islam. Sebab kita tak gunakan kekayaan itu, kita tak uruskan dengan baik. Contoh dia, orang Cina berniaga. Kita tak berniaga. Sedangkan Nabi merupakan seorang peniaga. Dan Nabi pernah bersabda, 90% daripada kekayaan datangnya daripada perniagaan. Berniaga. Siti Khatijah merupakan seorang peniaga. Saidina Abu Bakar merupakan seorang peniaga. Abdul Rahman Auf merupakan seorang peniaga. Soal dia, kita tak ikut. Jadi orang lain ambil kesempatan. Jadi tuan-tuan dan puan, sebab itulah kita counter back. Kita counter back, tunjukkan kita lebih berjaya, kita lebih kaya, kita lebih maju berbanding dengan orang bukan Islam. Kalau kita berpegang sungguh-sungguh kepada Islam, kita beramal dengan Islam dan kita kena praktikan, kita kena realisasikan dalam kehidupan kita ini. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukuplah sekadar ini sebab yang bercakap itu letih, yang dengar lagi letih. Ya. Jadi kita bagi ruang untuk soal jawab. Okey, ada tak sebarang persoalan ataupun pandangan yang nak kita berkongsi bersama pada petang ini? Sila. Sebutkan nama daripada fakulti mana supaya kita boleh mengenal di antara satu sama lain. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syaifuddin. Saya Terengganu. Okey, saya doktor kan? Saya doktor. Dalam Ya, terus. Semua dah ada nama. Harid, Iskandar, lepas tu Afiq, semua dah ada nama. Senang sikit. Okey, nama dia Pudit. soalan saya, ada beberapa dalam contoh kawan-kawan saya sendirilah. Saya pernah bagi tahu bahawa kalau kita ada masalah, ada ujian, cuba untuk sabar seperti mana sabarnya Nabi. Tapi dia orang cakap, dia orang akan bagi tahu bahawa mana boleh cakap macam tu, itu Nabi, kita tak sama dengan Nabi. Jadi apa pandangan doktor pasal perkara tersebut? Okey, sebenarnya kita tak boleh jadi Nabi. Tapi kita boleh contohi Nabi. Kita boleh contohi akhlak Nabi, pribadi Nabi, sifat-sifat Nabi, termasuk juga pergaulan Nabi. Sebab Nabi merupakan contoh teladan yang terbaik. Jadi apa-apa pun, kita kalau boleh mencontohi Nabi. Jadi kita juga boleh mencontohi sifat-sifat yang ada pada Nabi. Dan Nabi ni, sifat-sifat dia, boleh kita lihat pada nama Nabi sendiri. Yang disebut dalam Al-Quran, yang disebut dalam hadis. Contoh dia, Nabi dikenali sebagai Basir. Ya, Nabi dikenali sebagai Basir. Basir itu maksud dia orang yang bawa kabar gembira. Jadi kita kena usaha mewarisi sifat Nabi. Bawa kabar gembira kepada orang lain. Dan kabar gembira itu tidak lain tidak bukan ialah agama Islam. Bawa manusia kepada kebaikan. Dan satu lagi, Nabi juga dikenali dengan nama Nazir. Bukan Nazir masjid ya, Nazir. Nazir itu orang yang memberikan peringatan. Jadi kita juga kena boleh jadi orang yang sentiasa mengingatkan. Saling mengingatkan di antara satu sama lain. Dan Nabi juga dikenali dengan nama Siras Al-Munir. Maksud dia pelita yang menerangi. Jadi kita sebagai pendakwa, kita kena jadi pelita. Pelita yang menerangi manusia daripada kegelapan. Daripada alam kejahilan. Bawa mereka kepada jalan terang dan lurus.
Dan Nabi juga dikenal sebagai Rauf. Rauf itu maksud dia orangnya penyantun. Jadi nak berdakwah ni, kalau boleh, kita contoh Nabi, kita jadi orang yang penyantun. Dan Nabi sangat menyantuni orang-orang miskin. Nabi menyantuni orang-orang lemah. Nabi menyantuni orang-orang yang baru masuk Islam. Nabi menyantuni golongan wanita. Nabi menyantuni orang tua. Jadi kita contoh Nabi dengan menyantuni manusia. Santuni orang bukan Islam. Dan Nabi juga kita panggil Ahmad. Tapi kita lebih selesa panggil Muhammad. Apa beza antara Ahmad dengan Muhammad? Ada beza dia. Tapi sikit, lebih kurang sama. Ahmad itu maksudnya yang terpuji. Muhammad pula maksudnya yang sangat terpuji. Terpuji dari segi tingkah laku. Terpuji dari segi cara hidup. Terpuji dari segi akhlak. Terpuji dari segi kepribadian. Jadi itu kita boleh contohi. Sebab itulah contoh teladan yang terbaik ini ialah baginda Rasulullah SAW. Cuma satu aja, jangan kita nak jadi Nabi. Sebab sekarang banyak ajar sesat ini, semua pemimpin dia mengaku diri ini Nabi. Itu aja masalah dia. Nabi dah tak ada. Makna dia, baginda merupakan Nabi yang terakhir. Selepas baginda, tak ada lagi Nabi. Okey? Boleh ya? Okey. Ada tak soalan lain? Apa saya soalan? Muslimah? Tak apa. Apa dia? Ya? Afiq? Iskandar? Okey. Yang Muslimah pula? Tak apa, tanya dia. Dia, Damia. Adanya Syafatun. Wah, nama canggih-canggih ya. Siapa? Ada tak di pihak Muslimah perempuan? Tak apa saya persoalan yang jadi kemuskilan? Yang tak berapa faham? Kucai? Ini macam saya kucai. Okey. Ya. Beri boleh. Guna mic boleh. Assalamualaikum. Ya. Nama saya Afiq, saya berasal dari Sabah. Lepas tu ini ada lari sedikit ke topik tadi, cuma kesempatan ini saya mau tanya dokter lah pasal gimana mau nasihat kawan yang kalau bab solat macam contoh solat Jumaat lah, sebab solat Jumaat ini kan bagi lelaki ini wajib. Jadi gimana cara dia untuk kami tegur secara baik. Okey, prinsip dalam kita berdakwah ni ialah kita mengajak. Maknanya kita mengajak orang melakukan benda yang baik. Dan salah satu daripada kebaikan ialah dengan bersolat. Jadi kita ajak apa-apa perkara yang boleh menjurus ke arah kebaikan. Jadi bersolat ni untuk mengajak dia sebenarnya ialah kita jangan paksa. Okey, kita jangan paksa, jangan desak sebab manusia ni sifat dia tak suka dipaksa. Okey? Jadi kalau boleh ni kita sendiri jadikan diri kita sebagai contoh. Contoh yang untuk kita perlihatkan kepada kawan kita. Kalau kita sendiri pun malas nak bersolat, macam mana kawan kita nak bersolat? Kalau kita sendiri pun tak istiqamah dalam mendirikan solat, bagaimana nak mengajak orang lain kepada solat? Sebab itulah kita kena tunjukkan diri kita sebagai contoh. Contoh untuk kawan-kawan kita. Sebab itulah kita sebenarnya dalam bersolat ni orang akan ikut. Sebab pengalaman saya mengkaji tentang arkam. Sambil pengalaman arkam. Okey, arkam ni dia pertubuhan sudah diharamkan. Okey. Tapi ada dua aspek yang barangkali kita boleh ambil. Elemen yang baik, yang positif ni ialah dari segi perniagaan dia. Yang kedua dari segi dia berdakwah. Dan saya pernah tengok sendiri orang arkam ni, mereka yang join dengan arkam, yang perempuan, dia tak pakai tudung. Bila join tu, dia tengok orang lain pakai, lala dia akan pakai tudung. Begitu juga purda. Sebab perempuan ni pakai purda. Jadi yang perempuan tak pakai purda ni, arkam dia tak pernah suruh.
Dan dia tak pernah paksa. Dia tak pernah cakap apa-apa, tapi mereka yang join dengan dia akan pakai purdah. Bila dia tengok orang lain juga pakai purdah. Sebab itulah, kita sendiri pun, kalau boleh, kita tunjukkan inilah pelakuannya, lama-lama orang akan ikut. Kalau kita sendiri pun tak buat, orang tak akan ikut. Kita cakap dia. Okey? Dan satu lagi, orang merokok. Saya pernah tengok. Sebab masa saya buat kajian tu, saya tengok ahli-ahli arkam, dia kuat rokok. Tapi bila dia masuk ke pertubuhan tu, dia sendiri akan buang rokok. Automatik. Dia tak paksa pun, dia tak suruh pun, dia buang. Bila dia tengok lingkungan dia, tak ada orang yang merokok. Jadi, yang penting ni lingkungan. Jadi, kalau lingkungan kita semua jaga solat, akhir dia, kawan kita akan ikut lingkungan tersebut. Jadi penting. Maknanya dia, kita berkawan. Jadi kawan-kawan kita ni, orang yang bersolat. Jangan kita berkawan. Sebab apa? Kalau kita bercampur dengan orang jahat, lama-lama kita jadi jahat. Kalau kita bercampur dengan orang baik, lama-lama kita jadi baik. Itu prinsip dia. Okay? Jadi kita usaha, tapi perlahan. Bukannya automatik. Hari ini kena solat. Slow-slow. Nak tarik orang ni slow-slow. Nak berdakwah pun kena slow-slow. Tak boleh berubah. Okey? Jadi kita bagi, sebab itulah ada istilah mu'alaf. Mu'alaf ni merujuk kepada orang yang sudah jinak ke hati dia. Kita nak jinak ke hati orang itu slow-slow. Kita bagi dia peluang untuk kenal Islam. Kita bagi dia peluang untuk belajar. Kita bagi dia peluang untuk sesuaikan diri dia. Jadi perubahan itu perlukan masa. Okey? Okey, saya rasa cukuplah sekadar ini. Jadi saya minta maaf lah. Sekiranya sepanjang saya membuat pembentangan pada petang ini, saya banyak melakukan kekasaran, saya banyak melakukan ketelanjuran, saya banyak melakukan hal-hal yang sewajarnya. Semua itu tidak disengajakan dan semua itu mencerminkan kekurangan dan juga kelemahan yang ada pada diri saya sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang saudara baru dan juga saudara Muslim dan juga sebagai seorang manusia biasa. Maka saya ingin akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.